Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala habibina wa sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa ala man sara ala nahjihi ila yaumiddin. Amma ba'd. Yang saya hormati seluruh jawatan kuasa pengurusan surau, hadirin sidang jemaah, para pencinta ilmu yang dirahmati Allah sekalian. Pertamanya, alhamdulillah, kita rafa'kan syukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala kerana pada malam ini kita dapat sekali lagi berkumpul bagi kita meneruskan majlis pengajian bulanan kita pada membahaskan kitab yang ditulis oleh Al-Syeikh Al-Allamah Salim bin Sumair Al-Hadrami rahimahullah, yang bertajuk Safinatun Naja Fima Yajibu Ala Al-Abdi Limaulah. Safinatun Naja Fima Yajibu Ala Al-Abdi Limaulah. Dan majlis kita pada malam ini merupakan majlis kali yang kelima, dan perbahasan kita masih lagi berlegar sekitar rukun-rukun iman. Faslun fi arkanil iman. Jadi tuan-tuan yang mempunyai kitab boleh lihat pada muka surat yang ke-6. Pada muka surat yang ke-6. Di sini kata penulis kitab, kita telah sebutkan pada majlis yang lepas, sehingga kepada beriman kepada para malaikah. Beriman kepada para malaikah, ataupun orang kita sebut sebagai malaikat. Dalam bahasa Arab sebutannya malaikah. Dan pada malam ni, pada majlis kali yang kelima, kita akan menyambung perbahasan rukun iman yang ketiga, hadirin sidang jemaah, iaitu wa kutubihi, kamu beriman dengan kitab-kitab Allah. Beriman dengan kitab-kitab Allah. Apabila disebut beriman dengan kitab-kitab Allah, ini menunjukkan bahawasanya kitab-kitab Allah ini banyak. Sebab itu ia datang dalam bentuk kata banyak, jamak dalam bahasa Arab. Dalam bahasa Inggeris disebut plural. Jadi kutub jamak kepada kitab. Jadi kata penulis kitab, arkanul imani sittatun, rukun iman itu ada 6, iaitu an tu'mina billah, beriman dengan Allah, wa malaikatihi, dan beriman dengan para malaikah, dan yang ketiganya wa kutubih, beriman dengan kitab-kitab. Kutubihi, ha di situ pada hujungnya itu kembali kepada Allah. Kutubihi itu maknanya kutubillah, kitab-kitab Allah. Dan kata para ulama, kitab-kitab ini merujuk kepada kutubus samawiyah, kitab-kitab samawi, kitab-kitab samawi. Yang kita ketahui ada 4 yang paling utama, iaitu kitab Taurat yang diturun kepada Nabi Allah Musa bin Imran. Kemudian kitab Zabur diturun kepada Nabi Allah Daud alaihi salam. Kemudiannya Injil diturunkan kepada Nabi Allah Isa bin Maryam alaihi salam. Dan yang keempatnya adalah Al-Quran, diturunkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi ada Taurat, ada Zabur, ada Injil, ada Al-Quran. Dan termasuk dalam kitab-kitab ini, kata para ulama yang membahaskan rukun iman yang ketiga ini adalah suhuf. Yang mana suhuf yang disebutkan adalah 2 sebagaimana yang disebut dalam surah Al-A'la itu. Di hujungnya Allah Ta'ala kata, bal tu'sirunal hayatad dunya
wal akhiratu khairun wa abqa inna hadza lafi suhufil ula suhufi Ibrahim wa Musa. Jadi suhuf yang Allah turunkan kepada Nabi Allah Ibrahim alaihi salam dan juga suhuf yang Allah turunkan kepada Nabi Musa alaihi salam. Ini pun kita wajib beriman dengannya juga. Kerana ia hakikatnya datang daripada Allah, kitab-kitab yang diturunkan daripada Allah. Dan ini kita katakan termasuk juga kalam kepada Allah. Maknanya kadang-kala Allah, bila disebut contoh Allah berkata dalam Zabur sebagai contoh. Ini tidak salah kerana memang hakikatnya Zabur datang daripada Allah. Allah berkata dalam Taurat sebagai contoh. Allah berkata dalam Injil sebagai contoh. Jadi ini adalah apa? Adalah tidak salah kenyataan seperti ini. Sebab itu kalau tuan-tuan buka di dalam kitab Al-Mubin fi ta'allumi saya minta maaf, Al-Mubin fi tafahumi al-arba'in, Al-Mubin fi ataupun Al-Mu'in fi tafahumil arba'in, yang lebih tepat Al-Mu'in, yang ditulis oleh Al-Imam Ibnul Mulaqqin, Sirajuddin Ibnul Mulaqqin rahimahullah. Dia kata perkataan atau kalam yang disandarkan kepada Allah ni ada 3. Kalam yang disandarkan kepada Allah ni ada 3. Yang pertama sekali adalah kalam yang terdapat ataupun di dalam kitab-kitab samawi seperti Taurat, Injil, Zabur yang kita telah sebutkan, suhuf Ibrahim, suhuf Musa. Ini kata Ibnul Mulaqqin. Yang kedua adalah sebagaimana yang kita tahu, iaitu kalamullah sendiri, iaitu Al-Quran. Kalamullah, Al-Quranul Karim, yang dimulakan dengan Al-Fatihah dan diakhiri dengan An-Nas. Ayat yang pertama atau surah yang pertama adalah surah Al-Fatihah, dan surah yang ke-114, surah yang terakhir adalah Qul a'udzu birabbin nas. Dan kalam yang ketiga yang dinisbah disandarkan kepada Allah selain daripada yang terdapat dalam kitab-kitab samawi, selain daripada yang terdapat dalam Quran, adalah hadis kursi, Dan hadis kursi ini, nama lainnya kata Ibnul Mulaqqin adalah Al-Hadithul Ilahi, Al-Hadithu Al-Ilahi, ataupun Al-Ahadith Al-Ilahiyah, hadis-hadis daripada Allah. Ini namanya hadis kursi, hadirin sidang jemaah. Tapi apabila kita diwajibkan beriman dengan kitab-kitab di sini, maka ia merujuk kepada kitab-kitab samawi itu, yang mencakupi Quran dan 3 kitab yang sebelumnya, Zabur, Taurat dan juga Injil, berserta suhuf yang diturun kepada Nabi Ibrahim dan Nabi Musa alaihi wassalam. Wajib kita imani. Dan saya sebutkan sebelum ini, hadirin sidang jemaah, bila kita nak beriman, iman kita mesti mencakupi 3 perkara. Iaitu al-qawlu bil lisan, wal-amalu bil jawarih, wal-i'tiqadu bil qalb. Iman mesti mencakupi 3 perkara ini, yang kita dah sebutkan dalam beberapa majlis sebelum ini, hadirin dan hadirat. Kata para ulama kita, al-imanu khamsun nunat. Iman itu adalah 5 huruf nun. Iman itu adalah 5 huruf nun. Iaitu yang pertamanya adalah al-qawlu bil lisan. Kita mengucapkan dengan lidah. Yang keduanya adalah wal-i'tiqadu bil qalbi wal jinan. Kita beriktikad dengan hati. Dan yang ketiganya adalah wal-amalu bil jawarih wal arkan. Kita beramal dengan anggota badan. Jadi iman dia mesti mencakupi 3. Iaitu lidah, hati dan anggota badan. Lidah, hati dan anggota badan. Berdalilkan hadis Nabi SAW, hadis yang sahih, baginda menyatakan al-imanu bid'un wa sittuna syu'bah. Iman itu ada 60 lebih cabang. A'laha qaulun la ilaha illallah. Cabang iman yang paling tinggi adalah perkataan la ilaha illallah. Cabang iman yang paling tinggi adalah ucapan la ilaha illallah. Wa adnaha imatatul aza 'anit tariq. Cabang iman yang paling rendah adalah kita mengalihkan sesuatu yang mengganggu daripada jalan. Nampak ada paku ke, kayu ke, duri ke, ada dahan pokok ke, apa semua yang mengganggu jalan kita alihkan. Itu adalah serendah-rendah iman ataupun cabang iman yang paling bawah sekali. Cabang minimum lah, cabang minimum. Kemudian kata Nabi SAW, wal haya'u syu'batun minal iman. Perasaan malu merupakan satu cabang daripada iman. Perasaan malu merupakan satu cabang daripada iman.
Jadi daripada hadis tersebut, qaulun la ilaha illallah tempatnya di lidah, ucapan la ilaha illallah. Dan mengalihkan sesuatu yang mengganggu daripada laluan, ini adalah perbuatan anggota badan, iaitu perbuatan tangan kita untuk alihkan perkara yang mengganggu di jalanan. Dan perasaan malu tempatnya di dalam hati. Perasaan malu tempatnya di dalam hati. Jadi keimanan dia mesti melibatkan 3 perkara itu. Lidah, hati dan anggota badan. Dan kata para ulama sebagai tambahan bagi 5 nun itu tadi adalah yazidu bi ta'atir rahman wa yanqusu bi ta'atis syaitan. Iman ni dia bertambah dengan ketaatan kepada Allah dan iman berkurang dengan maksiat kepada Allah. Bila kita buat ibadat, iman kita bertambah. Apabila kita buat maksiat, iman kita berkurang. Bukan iman kita tiada. Kita bukan seperti kelompok khawarij yang mengkafirkan pelaku maksiat. Tapi di sisi Ahlus Sunnah wal Jamaah, pelaku maksiat itu, dia masih Muslim. Pelaku dosa besar, dia masih Muslim. Cuma dia berada pada tahapan iman yang rendah. Begitu. Tahapan iman yang kurang. Jadi disebabkan ini kita sebut bahawasanya iman mesti mencakupi lidah dan hati dan anggota badan. Jadi kalau kita nak beriman dengan kitab-kitab Allah, kita beriman dengan hati kita kepada kitab-kitab ni. Kita beriman dengan lidah kita dengan kitab-kitab ni. Dengan contohnya, kita kata kita membaca Quran. Itu termasuk keimanan kita kepada kitab. Membaca Quran itu termasuk keimanan kita kepada kitab. Dan yang ketiga dari sudut anggota badan adalah dengan kita mengamalkan isi kandungan Quran. Maknanya kenapa kita salat? Sebab Quran suruh kita salat. Quran kata wa aqimus salah wa atuz zakah sebagai contoh. Kenapa awak melakukan perbuatan puasa sebagai contoh? Quran kata puasa. Maknanya kita beriman dengan Quran menerusi pelaksanaan amalan anggota badan terhadap isi kandungan Quran. Kenapa awak meninggalkan mencuri? Kenapa awak tidak mencuri? Kerana Quran larang. Kenapa awak tidak berzina? Kerana Quran tak bagi. Begitu. Jadi kita buat dan tinggal apa yang disebutkan di dalam Quran, yang ditunjuk di dalam Quran, itulah keimanan kita dengan kitab. Itulah keimanan kita dengan kitab. Baik. Kemudian hadirin dan hadirat, selesai perbahasan iman dengan kitab-kitab, kita nak masuk pula kata penulis kitab wa rusulih, beriman dengan sekalian rasul. Beriman dengan sekalian rasul. Rusul ni sama juga seperti kutub. Ia merupakan kata banyak atau kata jamak dalam bahasa Arab. Dia punya singular dia, kata nama tunggalnya adalah rasul. Kata nama tunggal dia adalah rasul. Jamak jadi rusul. Jadi rasul ni terjemahan dalam bahasa Melayu adalah utusan. Rasul ini terjemahannya dalam bahasa kita adalah utusan. Jadi apabila disebut sebagai Rasulullah, ia merujuk kepada utusan Allah. Merujuk kepada utusan Allah. Maknanya Nabi kita ini sallallahu alaihi wasallam dan sekalian rasul yang lain sebelum baginda alaihi wassalam diutuskan daripada Allah. Dan para ulama mereka kata begini. Rasul dan nabi adalah merujuk kepada individu yang berbeza. Maknanya nabi satu individu dan rasul satu individu. Dan sebab itu ada satu istilah yang menyebut semua rasul adalah nabi. Tetapi bukan semua nabi menjadi rasul. Bukan semua nabi menjadi rasul. Dan ini adalah suatu kenyataan yang tepat. Memang betul begitu. Kenyataannya memang begitu. Semua rasul asalnya adalah nabi. Tetapi bukan semua nabi menjadi rasul. Ada sebuah hadis daripada Abu Zar Al-Ghifari radhiyallahu anhu. Yang mana beliau bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang bilangan para nabi dan bilangan para rasul. Iaitu apa? Kam adadul anbiya'i war rusul. Dia kata, wahai Rasulullah, berapa ramaikah bilangan para nabi dan berapa ramaikah bilangan para rasul? Maka Nabi kita mengatakan, bilangan para nabi adalah seramai 124,000 orang. Bilangan para nabi ini adalah seramai 124,000 orang. Manakala bila kita sebut bukan semua nabi menjadi rasul, maknanya daripada 124,000 ni rasul mesti kurang. Jumlah dia mesti kurang. Sebab apa? Sebab bukan semua nabi jadi rasul. Takkan jadi kalau bukan semua nabi jadi rasul, takkan rasul 200,000 pula. Sebab nabi pun 124,000 saja.
Jadi bila bukan semua Nabi menjadi Rasul, bilangan para Rasul ni pasti lebih kurang daripada 124,000 orang. Sebab itulah Nabi kita SAW menyambung, katanya, dan bilangan para Rasul adalah salasumi'ah wa bid'atu asyar, 313 ke atas. 313 hingga 319. Maknanya secara puratanya 300 lebih lah. Ulama kita ada yang kata 313 seperti jumlah mereka yang menyertai perang Badar, 313 orang. Ada juga yang berpendapat 315 orang dan ada yang 317 orang. Baik itu perkataan dia bid'ah. Bid'ah ni 3 hingga 9, angka 3 hingga 9. Jadi salasumi'ah wa bid'atu asyar, 300 lebih, maknanya 313 hingga 319 orang. Jadi itu bilangan para rasul. Jadi kita wajib beriman dengan keseluruhan Rasul maksud dia. Walaupun Rasul ni, ada yang kita tak kenal pun. Tapi kita wajib beriman dengan mereka. Wajib beriman dengan mereka adalah kita beriman satunya yang mereka wujud. Yang mereka itu ada. Dan mereka tu menyampaikan kepada umat mereka. Dan kita beriman dengan apa yang Rasulullah SAW ceritakan kepada kita tentang mereka. Begitu. Tetapi asasnya Rasul yang kita kata dikenali dan disebut namanya di dalam Al-Quran adalah seramai 25 orang. Seramai 25 orang. Ini bilangan para Rasul. Walaupun para ulama berbeza pendapat tentang definisi Rasul, dan perbezaan ni kita kata perbezaan dalam furu' akidah. Iaitu apakah perbezaan antara Nabi dan Rasul? Ada pendapat yang mengatakan Nabi ini diturunkan syariat kepada dirinya sendiri untuk diamalkan, tetapi tidak diperintah untuk dia menyampaikan syariat tersebut. Walam yu'mar bitablighihi. Maknanya dia diturunkan kepadanya syariat untuk diamalkan syariat tersebut, tapi dia tak diperintah untuk menyampaikan syariat. Itu Nabi. Berbeza dengan Rasul. Rasul ni diturunkan syariat kepada dia dan diperintahkan untuk dia menyampaikan syariat tu kepada umat dia ataupun kepada orang lain. Itu definisi ini, pandangan yang masyhur lah berkenaan apakah maksud Nabi dan apakah maksud Rasul. Jadi ini salah satu pandangan. Jadi itu menunjukkan ada yang kata Nabi ni diutuskan dengan syariat Nabi yang sebelumnya. Maknanya syariat dengan Nabi yang sebelumnya adalah syariat yang sama. Adapun Rasul pula, syariat yang diturunkan kepadanya adalah syariat yang baharu. Syariat yang baharu. Ini salah satu pandangan yang lain pula tentang perbezaan antara Nabi dan Rasul. Tapi kalau orang kata tak apa ke kita khilaf dalam isu ni? Kita bukan khilaf tentang keimanan kita kepada Nabi dan keimanan kepada Rasul. Itu usul akidah. Wajib kita beriman dengan Rasul dan Nabi. Tapi kita hanya khilaf tentang definisi. Yang ni khilaf dalam furu' akidah. Yang ni tidak ada masalah. Definisi Nabi siapa, definisi Rasul itu apa, hadirin dan hadirat. Yang ini tidak ada masalah. Satu. Jadi sebab itu kalau kita tengokkan di sini, maka beriman dengan semua Rasul yang kita kata yang diketahui ataupun yang tidak diketahui. Kita beriman dengan seluruh Rasul. Dan sama juga, kalau beriman dengan kitab, beriman dengan malaikat, beriman dengan Allah adalah dengan lidah, dengan hati, dengan anggota badan, maka beriman dengan Rasul pun sama juga. Beriman dengan hati ni kepada para Rasul ni boleh jadi kita mencintai mereka, menyayangi dan mengasihi mereka kerana kecintaan tempatnya di dalam hati. Sayang kepada mereka, satu. Yang kedua adalah kita, contohnya keimanan kita kepada Nabi kita SAW dengan lidah kita adalah dengan kita berselawat kepada baginda. Itu pun termasuk juzuk keimanan kita kepada Nabi. Dan kepada Rasul yang lain kita ucapkan alaihi salam sebagai contoh. Kepada Nabi kita Muhammad kita ucapkan sallallahu alaihi wasallam ataupun Allahumma salli wa sallim ala Muhammad. Begitu. Sekurang-kurangnya. Kerana Allah sebut dalam surah Al-Ahzab, perihal Nabi kita ini Allah kata innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Sesungguhnya Allah dan para malaikatnya yusalluna 'alan nabi. Mereka berselawat ke atas Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang yang beriman, sallu alaihi, ucapkanlah selawat ke atas baginda, wasallimu taslima. Maksudnya ucapkan salam kepada baginda. Jadi kita pun
sama ada Allahumma salli wa sallim ala Muhammad ataupun kita mengucapkan selawat Ibrahimiyah sebagai contoh yang kita baca masa tahiyat akhir itu. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim sehinggalah innaka Hamidum Majid. Itu afdal. Jadi boleh kita berselawat dengan selawat tersebut, hadirin sidang jemaah. Ataupun kita sebut sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada masalah. Dari sudut hukumnya tidak ada masalah. Dia hanyalah isu afdal saja. Jadi afdal Allahumma salli wa sallim ala Muhammad atau lafaz yang terbaik adalah selawat Ibrahimiyah. Tapi tidak menafikan bolehnya dan harusnya selawat-selawat yang kita telah sebutkan sebentar tadi. Baik. Kemudian hadirin dan hadirat yang saya hormati. Kalau untuk para nabi yang lain kita memadai mengucapkan alaihi salam kepada mereka. Kerana Allah Ta'ala sebut di dalam Al-Quran, Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Apabila Allah kata wassalamun alal mursalin dan ucapan salam ke atas sekalian Rasul. Ucapan salam ke atas sekalian Rasul. Jadi sebab itu bila Nabi kita sebut Nabi Musa contoh kita kata Musa alaihi apa? Alaihi salam. Isa alaihi salam. Contoh Nuh alaihi salam. Kenapa? Kerana Allah kata wassalamun alal mursalin. Dah mereka Rasul, mereka dapat salam. Jadi kita ucapkan alaihi salam. Gitu. Tapi tidak salah juga dari sudut hukum. Cuma afdalnya kita tidak melazimkan. Iaitu tidak salah kalau kita nak kata Nabi Musa sallallahu alaihi wasallam. Dari sudut hukum tidak salah. Cuma utamanya ia adalah kepada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi kita adalah selawat dan salam. Itu cara kita nak beriman dengan sekalian Rasul, hadirin sidang jemaah. Dan dari sudut amalan anggota badan pula adalah dengan kita mengamalkan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini termasuk keimanan kita kepada baginda alaihi salatu wasallam. Orang yang sayang Nabi dia kena ikut Nabi. Orang yang sayang Nabi dia kena orang yang beriman kepada Nabi dia kena sayang Nabi, orang yang beriman kepada Nabi dia kena ikut Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi keimanan perlu dibuktikan dengan apa? Dengan kecintaan hati dan dengan amalan. Amalan mencakupi lidah dan anggota badan. Begitu. Jadi tiga tu tercakup dalam dua kenyataan tadi. Maknanya siapa yang beriman kepada Rasulullah, dia kena cinta kepada Rasulullah dengan hati dia, dan siapa yang beriman kepada Rasulullah, dia kena beramal dengan sunnah Nabi SAW, iaitu qawlan wa amalan. Itu dari sudut perkataan dan perbuatan anggota badan. Qawlan wa amal. Jadi sudut perkataan ni contoh dia baca Quran, dia berdoa, dia berselawat, dia bercakap perkataan yang baik, dia berdakwah, begitu. Dari sudut amalan seperti dia salat, seperti dia haji. Sebab itu Nabi SAW kata apa? Sallu kama ra'aitumuni usalli. Itu pun juzuk keimanan itu kepada Nabi. Dan khuzu anni manasikakum. Salatlah kamu sebagaimana kamu melihat aku salat. Ambillah kamu daripada aku ibadah haji kamu. Khuzu anni manasikakum. Ambillah daripada aku ibadah haji kamu. Jadi ini juzuk keimanan kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadirin dan hadirat. Jadi selesai kepada perbahasan beriman kepada Rasul, kita nak masuk pula beriman kepada hari akhirat. Wabil yaumil akhir, hari akhirat. Hari akhirat adalah hari selepas dunia, hari selepas dunia. Sebab itu kita kata bermulanya akhirat adalah apabila kita masuk ke dalam kubur, iaitu selepas kita mati. Selepas kita meninggal dunia, hadirin sidang jemaah, kita akan dimasuk ke dalam kubur. Kerana itulah sunnah kita ini daripada zaman Nabi Adam lagi. Iaitu manusia mati dikebumikan. Anak Nabi Adam kan dia bunuh dia punya saudara dia, Habil. Jadi Allah Ta'ala menghantarkan satu ekor burung gagak. Allah kata, فَبَعَسَ غُرَابًا يَبْهَسُ فِي الْأَرْضِ لِيُرِيَهُ كَيْفَ يُوَارِي سَوْءَةَ أَخِيهِ قَالَ يَا وَيْلَتَا أَعَجَزْتُ أَنْ أَكُونَ مِثْلَ هَذَا الْغُرَابِ فَأُوَارِيَ سَوْءَةَ أَخِيهِ فَأَصْبَحَ مِنَ النَّادِمِينَ, kata Allah. Allah menghantar seekor burung gagak, iaitu burung gagak tu pun berbunuhan sesama dia juga. Kemudian apabila gagak yang hidup tu, dia gunakan paruh dia untuk dia korek tanah dan dia tolak dia punya bangkai gagak yang telah mati, yang telah dia bunuhnya itu. Maka Qabil ni dia tengok kepada situasi tersebut dan dia pun korek lubang dan gali lubang dan dia tanamlah
jenazah saudaranya yang telah dibunuh, fa asbaha minan nadimin. Dia tergolong dalam kalangan orang yang menyesal, kata Allah. Fa asbaha minan nadimin. Jadi kita ke bumi kan, dan apabila kita masuk ke dalam kubur, maka bermulalah destinasi akhirat. Bermulalah akhirat. Sebab itu satu hari diriwayatkan daripada Hani. Hani ini pembantu kepada Sayyidina Osman ibn Affan. Dia pembantu kepada Sayyidina Osman bin Affan radhiyallahu anhu. Dan Osman adalah khalifah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia adalah Amirul Mukminin, iaitu pemerintah umat Islam yang ketiga selepas daripada Abu Bakar As-Siddiq dan juga Umar bin Al-Khattab. Osman ni satu hari dia lalu di kawasan kubur. Dia berdiri di hadapan kubur. Baka hatta yabulla lihyatahu. Dia menangis sehinggalah basah janggut dia. Dia menangis sehingga basah janggut dia. Lalu ditanyakan kepada Osman, ya Amirul Mukminin, wahai Osman, tazkurul jannata wan nara wala tabki atabki min hadha? Kamu cerita tentang syurga, cerita tentang neraka, kamu tak nangis pun. Kenapa kamu nangis bila berada di depan kubur ni? Maka Osman kata, li'annani sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, kerana aku pernah mendengar Nabi bersabda, innal qabra awal manzil min manazilil akhirah. Kubur ni adalah destinasi pertama daripada destinasi-destinasi akhirat. Ataupun kubur ni adalah rumah pertama daripada rumah-rumah akhirat. Sesiapa yang selamat dalam kubur, yang datang selepas daripada itu jauh lebih ringan. Tetapi kalau dalam kubur pun tidak selamat, yang datang selepas daripada itu jauh lebih dahsyat dan lebih berat, kata Osman. Jauh lebih dahsyat dan lebih berat. Maknanya kalau kita lepas azab kubur, selamatlah kita selepas-lepas daripada itu. Tapi kalau dalam kubur pun kita dah tak selamat, yang datang selepas itu jauh lagi teruk sebenarnya. Jauh lagi dahsyat. Sebab itulah Abu Bakar Osman ni dia menangis. Jadi di sini menunjukkan kata-kata dia bahawasanya Nabi SAW kata apa? Kubur adalah rumah akhirat. Jadi bila masuk kubur bermulalah akhirat. Jadi kita kena beriman. Apabila kita kena beriman tentang alam barzakh, alam dalam kubur, beriman dengan selepas daripada itu adanya mahsyar, adanya mizan, adanya sirat, adanya macam-macam, hadirin sidang jemaah. Maksudnya kita beriman dengan hari akhirat dan segala yang berada dalam urusan akhirat ataupun yang berada dalam kategori akhirat. Termasuk beriman dengan hari akhirat ni, kita beriman adanya hisab, iaitu amalan kita akan dihisab, akan dihitung. Termasuk beriman dengan hari akhirat, kita beriman dengan kewujudan al-mizan, iaitu amalan kita akan ditimbang, baik dan buruk, yang mana lagi berat. Ya Allah kata, فَأَمَّا مَنْ سَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَضِيَةٍ itu. وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُمُّهُ هَاوِيَةٌ وَمَا أَدْرَاكَ مَا هِيَ نَارٌ هَامِيَةٌ. Sebagaimana dalam surah Al-Qari'ah. Jadi kita kena tengok dalam hal ni. Dan termasuk daripada itu kita beriman dengan kewujudan syurga dan neraka. Ini pun alam akhirat. Mana ada syurga neraka di dunia? Syurga neraka di akhirat. Sebab itu kita tak boleh nak gambarkan pun. Maknanya hakikat sebenar. Cuba-cuba nak bayang tu tak apalah. Macam nak buat gambar syurga ke. Tapi hakikat sebenar kita tak tercapai. Kerana sabda Nabi SAW, Allah kata, A'adattu li'ibadiyas salihina ma la aynun ra'at wala uzunun sami'at wala khatara ala qalbi bashar, kata Allah. Aku sediakan untuk hamba-hambaku yang saleh syurga yang mana la aynun ra'at, tak ada mata yang pernah tengok, wala uzunun sami'at, tak ada telinga yang pernah mendengar, wala khatara ala qalbi bashar, dan tak tergambar pada akal fikiran manusia ni macam mana hakikat sebenar syurga. Kita nak bayangkan tak ada masalah, tetapi nak hakikat sebenar kita tak boleh gambarkan. Dan kita kena beriman dengan wujudnya syurga dan neraka. Jadi keimanan kita dengan wujudnya syurga dan neraka ni adalah dengan amal soleh. Bila Allah kata, A'adattu li'ibadiyas salihin, aku sediakan untuk hamba-Ku yang soleh. Orang yang soleh adalah orang yang beramal soleh, dialah salihin. Orang yang beramal soleh. Iaitu syurga ni untuk orang yang soleh. Jadi sebab itu cara keimanan kita dengan syurga adalah kita beramal soleh untuk mendapatkan syurga. Itu hakikat dia. Ya Allah kata, man amila salihan min zakarin aw unsa
wa huwa mu'min falanuhyiyannahu hayatan thayyibah, kata Allah. Siapa yang beramal dari kalangan orang lelaki dan perempuan dalam keadaan dia beriman, maka kami akan hidupkan dia dengan kehidupan yang baik. Ada ulama kata kehidupan tu adalah kehidupan dunia, maknanya rezeki dia murah, dia selamat daripada penyakit-penyakit yang berbahaya. Tapi ada ulama kata falanuhyiyannahu hayatan thayyibah tu adalah merujuk kepada kehidupan akhirat. Dia dimasuk ke dalam syurga, hadirin dan hadirat. Jadi maknanya itulah erti keimanan kita. Jadi maknanya kalau kita benar-benar beriman dengan hari akhirat, adanya hisab, adanya al-mizan, adanya sirat, adanya mahsyar, adanya syurga, adanya neraka. Jadi kita kena apa? Kena beramal soleh. Maknanya buktikan keimanan kita dengan hari akhirat tu dengan lidah kita macam mana. Dengan anggota badan kita macam mana. Dengan i'tiqad hati kita macam mana. Sebab itu Nabi SAW kata apa? Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Ayat ni berkait dengan lidah. Maknanya bukti keimanan dengan hari akhirat ada pada lidah. Nabi SAW kata sesiapa yang beriman kepada Allah dan hari akhirat, hendaklah dia bercakap baik atau dia diam. Begitu. Jadi kenapa awak cakap baik? Kerana saya beriman adanya hari akhirat. Kenapa awak cakap baik? Kerana saya beriman adanya hari akhirat. Kerana kalaulah lidah kita, mulut kita cakap tak baik, maka ini akan memberi kesan kepada hari akhirat. Dan saya tahu syurga neraka wujud. Dan kalau lidah saya jahat, saya masuk neraka, dia kata begitu. Jadi saya meninggalkan cakap-cakap yang tidak baik. Sebab itu ada sebuah hadis yang mana Nabi SAW ditanyakan oleh seorang lelaki tentang seorang perempuan yang dia ini banyak salat 5 waktu dan banyak salat sunat. Rajin berpuasa wajib, rajin berpuasa sunat. Walakinnaha tu'zi jiranaha, kata lelaki tersebut. Akan tetapi dia menyakiti jiran dia. Dalam sebahagian riwayat, walakinnaha tu'zi jiranaha ala lisaniha. Dia menyakiti jirannya dengan lidah dia. Dia menyakiti jirannya dengan lidahnya. Kemudian Nabi SAW mengatakan, hiya finnar, dia di neraka tempatnya. Jadi maknanya, disebabkan lidah masuk neraka. Disebabkan lidah masuk neraka. Dan Nabi SAW kata, وَمَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلْيُكْرِمْ جَارَهُ. Siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhirat, maka hendaklah dia memuliakan tetamunya. Muliakan tetamu ni, bila tetamu datang, hidang makanan. Bahkan afdal, segera hidang makanan. Kan kisah Nabi Ibrahim, tetamu datang tu, dalam surah apa ke? Dalam surah Az-Zariyat kalau saya tak silap. Faragha ila ahlihi faja'a bi'ijlin samin. Itu. Bila tetamu izdakhalu alaihi faqalu salama qala salamun qaumun munkarun. Malaikat datang. Dan dia kata apa? Mereka kata salam. Lepas tu Ibrahim kata qala salamun. Salam sejahtera balik kaum munkarun. Kaum munkarun ni wahai kaum yang kami tak kenal. Itu maksud munkarun di situ adalah kaum yang kami tak kenal. Siapa dia datang ni? Kemudian faragha ila ahlihi faja'a bi'ijlin samin. Dia bersegera pergi kepada isteri dia dan dia datang bawa maknanya satu daging yang gemuk. Hidang lauk makan kepada tetamu. Jadi hidang tetamu ni sunnah Nabi Ibrahim pun. Hidang makanan kepada tetamu ni adalah sunnah Nabi Ibrahim pun. Dan segera faragha tu menggambarkan kesegeraan dia. Dia pergi berlari-lari anak. Pergi kepada keluarga dia, pergi ke dapur, cek mana ada makanan tak. Okey, hidangkan makanan kepada tetamu. Jadi memuliakan tetamu adalah perbuatan anggota badan. Jadi iman ni dibuktikan dengan anggota badan. Wa man kana itu memuliakan jiran. Tapi wa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim dhaifah. Siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhirat, hendaklah dia memuliakan tetamu dia. Hadirin dan hadirat. Dari sini menunjukkan bahawasanya amalan kita ini tengok. Lidah kita adalah menjadi bukti keimanan kita kepada hari akhirat. Amalan kita pun kena dibuktikan. Iman kita kepada hari akhirat kena dibuktikan dengan amalan kita. Kerana kita percaya adanya syurga dan neraka. Kita beriman wujudnya syurga dan neraka. Jadi kita beramal dengan amalan yang membawa kita ke syurga. Dan kita meninggalkan amalan yang boleh membawa kita ke neraka. Macam Nabi SAW kata, dakhalat imra'atun ataupun dakhalatil mar'atu an-nara fi hurratin habasatha hatta matat. Seorang wanita dia masuk ke dalam neraka disebabkan seekor kucing yang dia kurung sehingga mati. Kurung kucing tak menjadi isu, asalkan bagi makan. Yang ni dia kurung tapi dia tak bagi makan. Sebab itu dia masuk ke dalam neraka.
Sebab ada je orang kita yang kurung kucing dalam rumah. Yang ni tak ada masalah. Tapi dia bagi makan. Dia jaga elok-elok. Yang ni kucing ni, kawan ni, dia pergi kurung dan dia... Jadi disebabkan perbuatan. Itu bukan ucapan. Ni perbuatan anggota badan. Jadi ada masalah pada iman dia. Kalau dia beriman kepada hari akhirat, dia tak akan buat macam tu. Jadi ini beriman kepada hari akhirat. Dan yang terakhir hadirin dan hadirat, selesai kita beriman dengan hari akhirat, kita nak masuk berkenaan dengan beriman kepada qadar Allah baik dan buruk. Wabil qadari khairihi wa syarri. Wabil qadari khairihi wa syarri. Minallahi ta'ala. Qadar ni orang kita sebut takdir. Hadirin sidang jemaah. Sebahagian ulama tidak membezakan qada dan qadar. Bagi mereka qada dan qadar tu sama sahaja. Ada yang kata takdir ni adalah ketetapan Allah tapi pelaksanaan Allah namanya qada. Ini ada yang membezakan antara qada dan qadar. Takdir tu ketetapan yang diletak pada lauh mahfuz itu. Adapun qada ni adalah pelaksanaan Allah. Tapi ada sebahagian ulama tidak membezakan. Dia kata qada dan qadar ni adalah merujuk kepada perkara yang sama sahaja. Adapun di sini dia guna bahasa hadis. Dia tak sebut qada, dia sebut qadar sahaja. Betul tak? Di sini dia sebut qadar sahaja, dia tak sebut qada kan? Dia kata wabil qadari khairi, tengok muka surat 6 tu. Wabil qadari khairihi wa syarri. Kenapa? Ini bahasa hadis. Dalam hadis yang kita baca dalam hadis kedua daripada hadis 40 karangan Imam Nawawi tu, kan Sayyidina Umar riwayatkan daripada Nabi SAW, ada seorang lelaki bertanya kepada Nabi, akhbirni 'anil iman. Maka Nabi SAW kata, an tu'mina billah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir wa an tu'mina bil qadari khairihi wa syarri. Itu dalam teks hadis tersebut. Jadi kamu beriman dengan takdir, maknanya beriman dengan ketetapan Allah baik dan buruk. Hakikatnya kita kena jelaskan di sini bahawasanya perbezaan di antara qada dan maqdi. Qada dan maqdi. Qada Allah semuanya baik. Qada Allah semuanya baik. Hakikatnya adalah qada Allah ni, takdir Allah semuanya baik. Tidak ada takdir yang buruk. Tidak ada takdir yang buruk. Tetapi kadang-kala ketetapan itu dia datang daripada dua jalan. Ini jalan ketetapan. Jalan takdir Allah. Hakikatnya takdir itu baik tapi dia ada dua jalan. Itu dia ada jalan kebaikan dan dia ada jalan keburukan. Yang ni yang khair dan syar ni. Khairihi wa syarrih. Ya Allah kata wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah. Dalam ayat yang lain wa balawnahum bil hasanati was sayyiat. Ini ujian kebaikan, ujian keburukan. Macam contoh Allah kata zaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas. Telah muncul kerosakan di darat dan di laut disebabkan kejahatan tangan manusia itu sendiri. Disebabkan apa yang dilakukan oleh tangan-tangan manusia. Jadi apa maksudnya di sini? Maksudnya adalah kita beriman dengan qada dan qadar ni. Kita kena beriman bahawasanya ini semua datang daripada Allah. Tapi kita tengok apa tujuannya bila Allah uji dengan kesenangan. Untuk Allah tengok kita ini syukur ke tidak syukur. Itu dianya. Kembali juga kepada Allah. Kalau dia diuji dengan kesusahan, Allah nak tengok dia sabar ke tak sabar. Akhirnya kembali kepada Allah juga. Sebab itu Allah akan ikat. Zaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas liyuziqahum ba'dal ladzi amilu la'allahum yarji'un. Mudah-mudahan mereka kembali kepada Allah. Mudah-mudahan mereka kembali kepada Allah. Sebab itu bila kita ni diuji dengan musibah, kita akan menyendarkan diri kita kepada Allah, kita akan kembali. Kita akan ucap inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kepada Allah kami datang, kami milik Allah, kepada Allah kami kembali. Jadi hakikat takdir Allah ni semuanya baik. Maknanya kita beriman apa yang berlaku musibah ke, contoh kebaikan yang berlaku, kesihatan yang berlaku, rezeki ni semua datang daripada Allah. Jadi kadang mengajar kita untuk syukur, mengajar kita untuk sabar dan mengajar kita untuk redha hadirin dan hadirat terhadap apa yang berlaku dalam kehidupan. Dan saya nak ambil mengakhiri bab akidah dengan kata-kata penulis kitab pada muka surat yang ke-7, faslun fi ma'na la ilaha illallah. Berkenaan dengan definisi atau maksud la ilaha illallah. Terjemahan dia tidak ada Tuhan selain Allah. Ini asasnya. Tapi ilah adalah ma'bud. Ilah adalah ma'bud. Sebab itu saya lebih suka terjemahan tidak ada Tuhan yang diabdikan diri kecuali Allah. Berbanding tidak ada Tuhan yang disembah selain Allah. Kerana ma'bud ini adalah lebih luas maknanya daripada sembahan semata. Sembahan adalah juzuk daripada ibadat. Tapi ibadat lagi besar daripada semata sembahan. Macam kita menyembah Allah. Itu satu juzuk. Tapi ibadat lebih luas daripada itu. Doa adalah ibadat.
Orang kata syukur adalah ibadat, salat adalah ibadat, puasa adalah ibadat, zakat adalah ibadat, sedekah adalah ibadat, baca Quran adalah ibadat. Jadi tidak ada Tuhan yang kita abdikan diri kepadanya kecuali Allah semata-mata. Dan inilah yang disebut oleh penulis kitab. Makna la ilaha illallah ay la ma'buda bihaqqin fil wujudi illallah. Tidak ada yang diabdikan diri dengan sebenar-benar pengabdian fil wujud, di dalam alam ini illallah, kecuali Allah. Maksudnya tidak ada Tuhan yang diabdikan diri. Lebih tepat terjemahannya yang diabdikan diri. Sebab itu kadang-kadang ada orang dia kata tak apa kami semayang, tapi sekali bila bab doa dia minta kepada selain Allah. Sebab dia ingat sembahyang tu je sembah. Pada dia tak apa dia semayang, sekali dia buat ibadat-ibadat lain kerana yang selain daripada Allah pula. Sekali bila sembelih haiwan kepada jin sebagai contoh. Tapi tak apa kami sembah Allah, kami semayang. Dia ingat sembahyang je satu-satu je ibadat. Tak. Sembahyang adalah satu juzuk daripada ibadat. Tapi ibadat lebih luas daripada itu. Jadi semua ibadat ni wajib kita abdikan diri semata kerana Allah. Jadi la ilaha illallah mengajar kita tauhid sebenarnya. La ilaha illallah mengajar dan menuntut kita untuk tauhid kepada Allah. Dan tauhid maknanya mengesakan Allah. Jadi semua ibadat wajib kita lakukan dengan mengesakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi selesai perbahasan akidah. Dan insya-Allah pada kuliah akan datang kita akan masuk berkenaan dengan bab fiqh. Yang pertama sekali iaitu babut taharah, bab bersuci, hadirin dan hadirat. Memadai sekadar itu aku qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.